الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dan pada juga kira penghujung lah tahun. Jadi patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di antara hamba-hamba yang Allah masih pilih lagi untuk beri peluang kita kepada meneruskan kehidupan kita sebagai hamba-Nya untuk kita dapat terus meraih peluang untuk melakukan sebanyak-banyaknya amal soleh dan berpeluang untuk juga terus membersihkan diri daripada dosa-dosa kita yang lampau selagi mana kita masih hidup ni. Dikala ramai yang telah pun mungkin tak sempat jumpa tahun 2023 kan? 24 24. Dan kita pun begitulah syukurnya kita ni di atas limpah kurniaan ni. Dan ini umur adalah satu benda yang sangat berharga sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang mana hadis ni dimimpi oleh sahabat yang nama dia Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni dimimpi. Dimimpi yang mana ada dua orang yang dia kenali, dua orang tu baru masuk Islam. Serentak sama adik-beradik, saudara lah, dekat-dekat. Dua-dua ni dia baru masuk Islam. Dan dua-duanya telah pun meninggal dunia. Cuma cara meninggal dunia berbeza, dia selang setahun. Jadi seorang ni masuk Islam dan dia pergi perang. Dia pergi perang dan dia pun meninggal mati syahid. Yang seorang ni dia perang juga tapi dia taklah sehebat jihadnya seorang lagi ni. Walaupun dua-dua kira samalah nilai dia. Dua-dua masuk Islam serentak, sama-sama. Jadi seorang ni pergi perang dan mati syahid. Yang seorang lagi ni dia tak mati syahid dan dia hidup setahun lepas tu baru dia meninggal. Jadi Abdul Rahman bin Auf mimpi dua orang ni. Dan dia nampak dua orang ni berada depan pintu syurga. Dia mimpi macam tu. Dan mimpi ni mimpi yang benar lah. Dia cerita kat Nabi. Dan keluarlah penjaga syurga, malaikat tu panggil yang mana? Dia panggil mana dulu? Yang mati lambat ke yang mati dulu? Yang mati syahid? Yang mati lambat ke yang mati syahid? Yang mati syahid ke? Tak, kenapa? Mati syahid ke tinggi? Mati syahid. Dengan yang mati tak syahid, mana lagi hebat? Mati syahid ke mati tak syahid? Jadi agak mana yang dipanggil dulu? Mati tak syahid. Kenapa? Alasan dia? Apa? Yang mana satu agak yang masuk syurga dulu? Sebab ada lagi utama. Mana yang lebih utama masuk syurga? Yang mati syahid ke yang mati biasa? Mati syahid kan? Jadi jawapan dia apa? Yang mati lambat tu dipanggil dulu. Jadi sekarang ni kita nak tahu kenapa. Alasannya sedangkan kita faham mati syahid kan lebih utama kan? Mati masa perang. Yang sahabat ni tak mati masa perang, dia mati biasa je. Macam mana tu? Jadinya jadi perkara ni bila Abdul Rahman Auf cerita kat kawan-kawan dia semua kan, dan dibangkitkan, mereka pun tanya Nabi, kenapa macam ni
Sebab pada mereka mata syahid ni utama. Kenapa pula yang tu masuk dulu? Kemudian baru dia panggil yang mana? Yang mata syahid tu masuk. Dia lewat sikit. Jadi maknanya lebih utama yang masuk dululah. Dia panggil yang tu dulu. Dan kemudian Abdul Rahman bin Auf tunggu pula. Kamu nanti dulu, belum lagi. Sebab dia masih hidup pada mimpi. Jadi dia kemudian lah. Jadi jaganya Abdul Rahman bin Auf ni dicerita kat sahabat dan dia akhirnya perkara ni dibangkitkan pada Rasulullah. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata, apa kamu nak pelik ni? Atau kamu call Rasulullah. Lebih kurang macam tu. Apa kamu nak heran? Kenapa? Yang seorang ni dia hidup setahun. Kan beza dia setahun daripada orang yang mati syahid tadi. Jadi apa yang dia mampu lakukan dalam setahun? Dia bertemu dengan bulan Ramadan. Kan? Dan dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan dia sempat sujud lebih banyak, dia sempat mohon ampun lebih banyak dan sebagainya. Nampak tak? Penting tak umur ni? Lepas tu kita kena syukur tak umur panjang? Mana dengan orang lain? Bersyukur kita Allah beri umur supaya kita lebih apa? Dapat banyak peluang dan mudah-mudahan kita dapat sempat sampai jumpa bulan Ramadan lagi yang ke berapa dalam umur kita. Cuba kira lah. Jadi untuk 2024 kita harapkan begitu, doa lah mudah-mudahan sampai. Sebab apa? Pentingnya umur lah perkara paling bahagia yang mana akan dipertanyakan saat kita bangkit. Nombor satu yang ketanya apa dia? Umruhu fi ma afna. Umur kamu habiskan untuk apa? Jadi begitulah kita di akhir ni tahun ni kita bersyukurlah kepada Allah, banyakkanlah istighfar, banyakkanlah lebih-lebih lagi kita kena apa lagi panjang umur ni? Orang lain mungkin dah muda lagi dah meninggal lah, contoh kita ni. Apa kena buat? Lagilah kena kuat belajar. Lagilah kena faham Quran. Lagilah kena dekat dengan kalam Allah ni. Surat cinta Allah yang dulu mungkin kita abaikan. Jadi sekarang ni saya nak kembali kat sini. Itulah kesempatan kita. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih bersyukur lagi kita ialah Allah pilih kita, lorongkan kita untuk apa? Hadirkan diri kita menuntut ilmu, terutamanya belajar kalamnya Al-Quran yang mulia ni. Dalam kesibukan kita diberikan satu taufik, ni disebut taufik, yang bukan semua terpilih. Ada orang mungkin dia tak dapat untuk larikan diri daripada kesibukan, tapi kita mampu untuk buat. Ini satu perkara yang patut kita syukuri. Baik, jadi hari ini kita nak bincang tentang 4 golongan yang diberi nikmat. Saya nak ringkaskan daripada hari ini, kita cuba habis 4 golongan yang diberi nikmat. Jadi nikmat yang dimasukkan ni apa? Jadi bila sebut nikmat Allah yang Allah beri ni, nikmat yang sempurna, yang hakiki ya. Nikmat ni ada banyak. Nikmat yang yang perlu digunakan untuk mendapat nikmat yang sebenar. Faham? Itu nikmat apa? Yang disebut muta'addi. Muta'addi ni maknanya dia tak sampai nikmat tu, sempurna nikmat tu selagi mana nikmat tu belum dipakai. Contohnya rezeki. Bila rezeki tu dapat betul-betul jadi nikmat, bila rezeki tu disyukuri, bila rezeki tu dikongsi, maka nikmat rezeki tu baru sempurna. Kalau tidak apa? Dia hanya jadi najis macam tu je. Tak ada apa-apa nilai. Di sisi Allah tak ada nilai. Contoh harta. Bila harta tu betul-betul nikmat, harta tu sempurna, kalau dia membazir ke, dia guna jalan salah, dapat tak? Tak. Itu nikmat yang macam tu. Contohnya juga ilmu. Bila nikmat ilmu tu sempurna? Bila ilmu tu buat apa? Diamalkan lagi, disampaikan. Betul nikmat. Jadi inilah golongan yang lebih nikmat. Sebab itulah dalam ayat ni Allah tak sebut nikmat benda lain, melainkan apa? Allah sebut tentang taufik, tentang hidayah. Semua apa yang kita miliki tak akan ada nilai tanpa hidayah. Betul tak? Hidayah ni cara kita nak guna, manfaatkan sesuatu tu. So tu orang sangka, dia dapat makanan, dia rasa nikmat kan? Tak, nikmat tu tak dapat nikmat yang sebenar
Bila dia tak ada hidayah, macam mana nak gunakan apa yang dia dapat tu? Sebab tu Allah kata nikmat ni apa? Golongan ni? Golongan yang dapat hidayah. Itulah nikmat. Sebab itu dalam surah ini, 4 golongan daripada nikmat ni, pertama ciri-ciri dia. Ciri-ciri utama dia apa? Ciri-ciri 4 golongan dulu kita kena tahu. Ciri-ciri dia. Kita duduk surah 19 ayat 58 dulu. Ini ciri-ciri yang kita nak. Hidayah bagaimana dia mereka ni dengan petunjuk ni mereka gunakan, mereka terkesan dengan dia. 19 ayat 58 dulu . A'udzubillah, muka surat 309. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyah. Minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Jadi mereka itu, iaitu golongan-golongan yang Allah angkat mereka, Allah muliakan mereka, zaman mereka, para nabi dan orang-orang yang mengikut mereka, nabi-nabi yang terdahulu. Jadi mereka itulah orang-orang yang Allah telah pun sempurnakan nikmat. Allah beri nikmat ni dekat sini, Allah sempurnakan nikmat. Dah selesai. Nikmat ni telah selesai, dah dapat. Dan mereka dah dapat jaminan daripada Allah akan selamat di hari akhirat nanti. Iaitu mereka ni dari kalangan siapa? Dari kalangan para nabi dan keturunan Nabi Adam. Dan daripada juga keturunan yang kami angkut bersama dengan Nabi Nuh. Orang-orang yang ikut Nabi Adam yang beriman bersama dengannya. Orang yang ikut ajaran Nabi Nuh yang beriman bersama dengannya. Dan daripada zuriat keturunan Nabi Ibrahim, orang yang beriman dengan ajaran Nabi Ibrahim yang ikut sampailah mereka meninggal dunia. Wa Israel, dan orang yang ikut ajaran Nabi Yaqub, sampailah mereka ni meninggal bertemu dengan Allah, istiqamah di atas jalan tersebut. Dan wa mimman hadaina wajtabaina, dan juga dari kalangan golongan yang kami telah berikan petunjuk dan kami memilih mereka ni untuk tetap di atas petunjuk. Apa ciri-ciri utama dia? Bila dia tengok cerita drama tu dia nangis, tak? Kan? Bila dia tengok kisah ni, dia insaf saja kan? Tak kan? Apa dia ciri dia? Bila dia baca Quran, dia baca ayat-ayat Allah, apa berlaku? Kharru sujadan, dia rasa diri dihina, dia rasa banyaknya kekurangan dia. Dan kemudian apa? Dan dia nak nangis melihat banyaknya apa yang dia tak buat, kerjanya di hadapan Allah. Inilah ciri-ciri nikmat besar. Inilah nikmat. Ada tak Allah sebut lain? Tak. Ada tak sebut lain? Jadi maknanya orang ni dengan semua yang Allah bagi kat dia, Allah bagi dia apa saja, tapi kan dia dapat nikmat yang boleh menyempurnakan semua nikmat. Apa dia? Apakah nikmat utama? Yang dengan nikmat ni lah boleh sempurna nikmat lain. Kalau tak ada nikmat ni, nikmat lain tu tak ada nilai, tak sempurna pun.
Walaupun orang anggap itu nikmat. Apa dia? Hidayah. Ramai tak orang nak jaga ni? Tak kan? Yang orang cari nikmat yang tak sempurna pun. Nikmat tu perlu disempurnakan dengan satu nikmat yang lebih besar. Apa dia? Hidayah. Tanpa hidayah, walaupun kamu cakap semua tu nikmat kan? Korun dapat nikmat tak? Dapat. Apa dia? Tapi nikmat tu sempurna tak sebenarnya? Tak. Akhirnya jadi apa? Jadi mudarat kat dia. Sebab apa? Dia tak dapat satu nikmat yang boleh dengan nikmat ni lah menyempurnakan nikmat tu sebenarnya. Apa dia? Hidayah. Fir'aun dapat nikmat. Apa nikmat yang kita tak ada? Yang Fir'aun ada? Kerajaan. Kan? Dia dapat istana. Kita ada? Tak ada. Semua orang ikut dia. Apa saja dia arah, ikut. Kita ada macam tu? Tak ada. Tapi sempurna tak? Dapat tak faedah? Tak. Itulah dia, kita kena nampak kat sini. Allah tak sebut mana-mana pun nikmat. Sebab hakikatnya nikmat tu semua boleh jadi nikmat yang palsu. Melainkan bila nikmat tu jadi, nikmat semua boleh jadi batil maksud dia. Melainkan bila kamu dapat nikmat yang hakiki. Apa dia? Hak. Iaitu kebenaran, iaitu petunjuk. Maka dengan ini, nikmat yang lain tu dapat menjadi nikmat yang sebenarnya. Itulah dia yang kita kena ada. Sebab itulah manusia ni, kan, kalau kita tengok dalam sejarah sirah Nabi ke ataupun kisah-kisah Nabi dia dahulu, umat-umat yang dalam Quran ni, kan, adakah mestinya Allah cerita ni nikmat dia mesti dapat makan minum? Ada tak? Tak, kan? Tak. Allah kata apa? Kisah Ashabul Kahfi, nikmat apa dia dapat? Dia ada semua tak? Tak ada. Dia ada apa? Dia ada hidayah, dia duduk dalam gua je. Tapi apa nikmat yang dia ada dalam gua tu? Dia berada di atas hidayah. Ketika ada nikmat tu, nikmat lain tu tak ada nilai. Betul tak? Tak ada dah. Begitulah nikmat yang manusia selalu tinggalkan ni. Nikmat atas segala nikmat. Hidayah. Al-Quran. Manusia suka tinggalkan ni. Sedangkan tanpa ini, nikmat yang kamu dapat tu tak ada nilai. Jadi, sebab itu ditekankan dalam ni, inilah ciri-ciri utama dia. Golongan yang betul-betul Allah beri nikmat ialah dia sangat-sangat dekat dengan ayat-ayat Ar-Rahman. Apa dia? Ayat-ayat Ar-Rahman. Iza tutla alaihi ayatul Rahman. Apa ciri dia? Qarru sujadan wa bukiya. Ingat ni dulu. Sebelum nak cerita nikmat, ni dulu ciri-ciri utama orang yang dapat nikmat. Boleh? Surah berapa? 19 ayat 58. Ini satu kayu ukur kita. Kita sebut miqyas. Miqyas yang sebenar seseorang itu betul-betul berada di atas nikmat bila dia macam ni. Adalah semua benda kamu ada. Macam Qarun dia ada semua benda. Apa dia? Kunci pembedahan dia dipegang oleh siapa? 30 orang yang badan sasa. Ada tak orang ni kaya dia kena pegang kunci 30 orang? Tak ada. Maknanya punya banyaknya harta dia. Sampailah kat mana-mana tempat pun kita sebut harta karun. Kan? Jadi kalau lah ukuran nikmat itu, tanda orang tu dapat nikmat banyak, itu bukan nikmat. Itu bukan nikmat. Nikmat yang sebenar bila seorang itu walaupun dia tak memiliki apa-apa, tapi bila dia dengar ayat-ayat Allah, dia buat apa? Sujud dan nangis. Dia sangat terkesan dengan hidayah ni. Inilah orang yang sebenarnya dapat nikmat. Dapat? Ni memang kena tanam sungguh-sungguh benda ni. Dalam minda, mindset semua, anak-anak semua. Inilah ni nikmat sebenar. Sebab hari ni manusia terpengaruh dengan apa? Nikmat yang hakikatnya akan jadi palsu satu masa nanti. Bila dia tak ada nikmat ni, nikmat lain semua palsu. Boleh faham? Baik. Jadi, ini yang pertama. Apa yang ada dalam jiwa dia adalah ni. Sangat-sangat besarnya kesan ayat-ayat Allah kepada diri dia. Apa dia ciri dia? Iza, baca balik. Iza tutla alaihi ayatul Rahman. Ini ciri-ciri utama dia. Bila dibaca tutla, nampak? Alaihi ayatul Rahman. Alaihim ayatul Rahman. Apa kesan dia ayat Rahman ni kat dia? Kharru sujadan wa bukiya. Dia tak tinggal macam tu, tak rasa. Tak.
Ini ciri-ciri utama yang kita nak hadirkan. Sebab tu kita belajar tadabbur ni, mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan ni. Allah masukkan kita dalam golongan ni. Jadi syarat dia nak dapat ni, terangsang dengan ni, mestilah faham. Mestilah sentiasa lazimi dia. Tapi kalau baca pun tak mahu, dapat? Baca ayat-ayat Rahman pun tak mahu, dapat tak? Tak boleh baca pula, tak nak belajar pula baca kalau tak boleh. Dapat tak? Mana mungkin nak dapat? Dah baca pula, tak nak faham apakah rahsia dalam tu, makna dia. Nak dapat macam mana? Jadi benda-benda ni adalah yang perlu kita buatlah kerja, satu kerja. Macam mana kita boleh buat dengan banyak kerja lain ni? Orang buat apa? Contohnya ayat-ayat. Lalu manusia ni bila dia macam ni, kharru sujada ni, kan? Dia terkesan ayat-ayat apa? Contohnya kalau dia belajar kat sekolah. Ayat-ayat sains contohnya kan. Ayat sains contohnya orang-orang ni lah. Yang tu sebahagian lah daripada ayat-ayat. Tapi dia terangsang tak bila dia baca tu? Sebab apa? Oh, dia study cukup-cukup benda tu. Betul-betul benda tu sampai deep dalam jiwa dia. Dia faham ni, dia tengok je simbol ni, dia tahu dah ini apa. Orang belajar fizik, oh semua bukan main lagi. Padahal benda tu susah. Dia boleh dapat. Sebab apa? Sebab dia boleh dapat. Benda kita tengok tak apa benda ni, tapi dia boleh pandai. Kan pelik kan? Macam mana dia boleh pandai? Why not that things? Masih dia pula. Kenapa tak benda tu juga kita adapt, kita jadikan dia kepada ayat-ayat yang paling unggul ni? Kenapa tak buat kat sini? Kenapa kamu tak ambil benda tu, mindset macam tu juga, kamu letak pada ayat yang paling mulia ni, Quran? Kenapa tak buat macam tu? Sebut pada semua. Benda ni sebut pada orang lain juga. Kenapa kamu tak buat benda yang kamu buat pada benda tu kepada ni? Kenapa? Itu soalan dia. Betul tak? Wahai para pendidik. Soalan dia macam tu. Kenapa tak buat? Kan? Ini benda yang kita kena fikirkan. Sebab ni ciri-ciri utama orang terdapat nikmat Allah. Baik. Yang ke seterusnya apa? Barulah kita pergi. Jadi Allah seterusnya bagi ciri kepada seterusnya dalam surah 4 ayat 69. 4 ayat 69. Siapa nak balik ni? Seterusnya 4 ayat 69 Ni yang kita bincang sebelum ni. Jumpa? Barulah Allah pergi. Baru kita pergi kepada satu lagi. Ini secara lebih jelas golongan yang tertentu yang Allah sebut. Ada 4 golongan. 4 golongan. Jadi 4 golongan ni memiliki ciri ni dulu. Ciri utama yang ada ni mesti semua ada golongan tu. Jadi kemudian dia terbahagi kepada 4 orang kata taraf lah. 4 peringkat golongan ni. Yang pertama, kita tengok ayat yang ke berapa tadi? 69. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi syarat dia seterusnya apa mereka buat lepas hati dia dah faham ni, dah rasa gemetar, dah rasa tunduk nak patuh, apa jadi? Dia akan berusaha untuk apa? Taat kepada segala perintah Allah dan Rasul. Tadi ilmu.
hadirkan amalan dia. Yang ni amalan dia apa? Sentiasa hidup dia dalam keadaan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Baru pergi sini. Jadi dua ayat ni pair. Cara tadabbur nanti bila sebut nikmat je, ambil dua ayat ni. Surah berapa pertama? 1968, 1. Ilmu dia begitu mendalam terhadap ayat-ayat Ar-Rahman. Okey, memberi pengaruh besar. Ayat ni yang beri apa? Orang kata pengaruh besar dalam jiwa dia. Selalunya hari ni apa yang beri pengaruh besar kepada manusia hari ni? Dan dia akan ikut benda tu. Memang itu akan jadi dia punya tindak tanduk dia. Betul tak? Kalau kita tengok hari ni, anak nanti tiba-tiba dia lompat. Dia buat form macam tu kan. Sebab apa? Apa yang telah ayat-ayat yang telah pengaruh dia? Cerita kartun yang dia tengok tu. Betul? Kan? Dia akan jadi watak tu. Dia akan jadi watak tu. Banyak tak watak dalam Quran yang hebat-hebat? Banyak tak? Mudah-mudahan ni dia akan jadi watak apa? Kalau dalam cerita tu dia ada watak jahat, watak baik. Dia boleh bezakan. Jadi dia akan cuba ikut watak baik, tapi watak baik yang manusia reka. Dalam Quran, watak baik tu direka ke watak baik yang sempurna? Allah tak akan pilih sebarangan watak. Semua watak yang hebat dalam ni. Betul tak? Jadi ini silap kita tak pergi kat sini. Macam mana nak hadir apa yang telah pun ada pada zaman Nabi dulu, para sahabat yang memiliki watak-watak hebat ni. Tak adalah dicetak. Jadi Quran ni nak cetak manusia yang keluar macam tu lah. Dia apa yang umpama macam makan lah kita kata. Apa dia? You are what you eat kan. Jadi you are what you read. Sama juga. Kan? Kamu adalah apa yang kamu bukan baca saja, yang kamu hayati dia. Begitulah hari ni kalau kita tinggalkan ni, kan? Kita kalah dengan arus-arus luar tu semua. Memanglah macam-macam benda baru ni datang. Kita abaikan ni, tak nak ajar cucu kita yang ni juga. Memanglah dia akan sangkutkan lain. Jadi watak lainlah dia. So itulah Nabi kata apa dalam hadis? Sesungguhnya anak ni lahir apa dia? Di atas fitrah, macam kain putih. Maka siapa yang corakkan dia? Ibu bapa dia corak sama ada dia apa? Jadi Yahudi ke cara fikir dia, Nasrani ataupun Majusi, semua lain. Sebab apa? Kenapa tak sebut Islam? Asal dia dah memang Islam. Jadi kita cuma nak kekalkan fitrah asal dia dengan ilmu yang Allah telah letakkan, install yang ni. Jangan install benda lain. Jadi bila install benda lain, dia corak dia tiga ni pula jadi. Daripada elok dia dah asal dia elok, jadi cara fikir macam Yahudi. Jadi cara fikir macam Nasrani. Jadi cara fikir macam Majusi. Semuanya tinggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jadi ini satu perkara yang kita kena perhatikan dulu, sebab ni cerita tentang nikmat ni. Kita nak masuk yang golongan ni. Kita pun minta hari-hari. Kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi kita tak faham nikmat tu apa. Itulah silap dia. Nikmat dia ni. Bila dapat ni kita patut syukur sungguh-sungguh. Selagi tak dapat ni kita patut rasa bimbang dan sedih. Sebab kita dekat-dekat dengan jurang neraka dah tu, bahaya. Na'udzubillah min zalik. Jadi ni yang kedua, Allah kata apa? Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, hidup dia, syarat dia mesti ada ilmu tadi, bermula yang pertama tadi. Maka Allah kata apa? Faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Mereka lah orang yang bersama dengan orang yang Allah telah pun sempurnakan nikmat. Saya terjemahkan sini, an'amallah tu sempurnakan nikmat. Boleh faham? Beza tak beri nikmat dengan sempurna? Kalau beri nikmat tu kan, dia boleh berubah jadi lain. Daripada nikmat boleh jadi apa? Mudarat. Kalau salah guna. Betul? Tapi kalau dah sempurna, ya dah selesai dah. Dah habis dah. Ini dia golongan dia. Yang pertama siapa? Para Nabi. Jadi kita tengok para Nabi. Dah bincang sikit ni. Para Nabi satu. Para Nabi. An-Nabiyina. An-Nabiyina. Para Nabi. Jadi tugas para Nabi ni, apa tujuan Nabi diutus dulu? Kita fikir satu benda. Bila sebut Nabi, kita perlu fikir satu tujuan Nabi diutus. Ni dulu kita kena tahu. Diutus. Apa tujuan Nabi diutus? Kita boleh tengok beberapa ayat lah. Contohnya, banyak ayat tapi saya ambil
beberapa ayat. Kita tengok surah 14 ayat yang ke-1, ayat pertama. Surah Ibrahim ayat 1. Sama tu jelas tentang Allah utuskan Rasulullah SAW dengan bekalan. Apa bekal Nabi ni? Jadi kita bila nak hantar, nak urus sesuatu, dia mesti ada alat. Bekal kan? Apa bekal yang Allah bekalkan kepada Rasulullah? Kitab Allah, Quran, wahyu. Itulah kekuatan utama Nabi SAW. Jadi kita baca ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Kitabun, inilah sebuah himpunan tulisan. Kalau kitab ni kita nak huraikan dia ni himpunan tulisan. Perkataan kataba tu kumpul maksud asal dia. Jam mengumpul sesuatu. Asal dia. Jadi sesuatu yang dihimpun. Sebab tu kita bila tulis sesuatu kan, banyak kita tulis, lepas tu kita buat apa? Kalau prof ada buat kan. Lalu kita pun himpunkan jadi apa nama dia? Jadi buku kan. Itu sebut kitab. Hasil sebab tu kita kata apa itu kitab secara bahasa kita pun terjemah kitab juga. Terjemah kita kitab ni apa? Himpunan tulisan. Itulah dia. Kitab. Jadi himpunan tulisan ni apa dia? Ni himpunan tulisan yang ditulis oleh qalam yang mengumpulkan firman-firman Allah. Dan ada banyak. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Dan siapa yang bacanya, ia merupakan ibadah. Tak sama dengan baca benda lain. Hebat ya. Jadi kitab yang ini kami turunkannya kepada engkau wahai Muhammad. Apa tujuan Nabi ni diutuskan tadi? Jadi Nabi bawa ni barang ni, Al-Quran ni. Dan dengan inilah berupaya untuk apa? Litukhrijan nas. Tu. Jadi tujuan Nabi diutus apa? Litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan manusia daripada hidup dalam keadaan gelap. Hidup dalam kesesatan, kesyirikan, tak kenal Tuhan. Hidup dia nampak macam tak ubah macam haiwan je. Tujuan dia cari makan, minum, habis. Macam tu je. Nabi datang untuk ubah keadaan tersebut kepada apa? Cahaya. Akhirnya manusia tahu apa tujuan hidup dia. Jelas dia siapa. Dan ke mana dia nak tuju. Akhirnya hidup dia kat mana nak sampai. Jadi itulah tujuan Nabi diutuskan. Yang pertama. Biizni rabbihim. Semuanya dengan siapa? Dengan izin Tuhan mereka. Apa maksud dia? Jadi Nabi disampaikan apa? Nabi hanya bagi tahu keterangan dalam Quran. Nak ikut, nak beriman ke tak nak beriman, tu tugas siapa? Tugas kita ke nak orang tu beriman, nak ikut saya? Tak. Nabi pun bukan tugas dia. Tugas Nabi beritahu, ya Allah suruh dia turun je, Nabi jelaskan sejelas-jelasnya. Sampai orang tu jelas, mana betul, mana salah. Kemudian, yang nak pilih, nak ikut, itu tugas siapa? Itu bukan kita, itu kerja Allah. Allah yang nak buka hidayah orang tu. Tapi kerja kita, jelaskan sejelas-jelasnya apa yang patut dijelaskan. Itulah kerja Nabi. Jangan sorok-sorok kebenaran. Boleh ya? Sebab itu, biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dengan izin Tuhan mereka menuju kepada jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha terpuji. Jadi siapa yang ikut petunjuk ni, dia akan mulia dan akan
akan menjadi orang yang terpuji. Aziz tu maknanya perkasa ataupun mulia. Dan Hamid tu maknanya terpuji. Jadi siapa yang ikut jalan ni, dia akan juga termasuk dalam ruang lingkup Aziz Hamid juga. Dia akan jadi orang yang mulia dan terpuji di sisi Allah. Okey. Sebab itulah Allah sebut dalam surah lain. Okey. Kita pergi seterusnya. Yang ni lagi part ni, tujuan Nabi diutuskan jadi untuk apa? Untuk keluarkan manusia daripada kesesatan. Okey. Kesesatan hidup dia, menghambakan diri kepada nafsu dia, hidup dia kepada dunia, kepada menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang seterusnya, sebab itulah Nabi perlu sampaikan dalam surah 5 pula. Ayat yang ke 67. Tugas Rasul. Seterusnya, tujuan Nabi diutus tadi untuk keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Saya tulis nombor je. Boleh ke tulis dalam buku tu ni? 41 ni daripada poin dia, keluarkan manusia daripada kesesatan kepada petunjuk. Itu tugas Nabi dengan bawa Quran lah. Nabi bukan datang dengan tangan kosong. Kemudian kita juga maknanya bila Nabi datang bawa Quran, kita boleh tak datang dengan tangan kosong tanpa ada petunjuk? Tak boleh juga. Kita pun kena bawa ayat Allah juga. Macam mana Nabi begitu, kita juga lagilah kena begitu. Kita lagi jahil daripada Nabi. Maka kita kena juga bawa apa yang Nabi bawa. Seterusnya, itu dalam surah 5 ayat 67. Tugas Nabi lagi. Saya bagi nombornya ni. Jadi ayat-ayat ni cerita tentang apa tujuan Nabi diutuskan. Itu Allah kata kepada Rasul dalam ayat ni. Ini arahan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah, baligh apa yang telah diturunkan kepada engkau. Memang ni tugas Nabi, sampaikan wahyu. Itulah kerja Nabi. Sampaikan wahyu. Daripada siapa? Daripada Tuhanmu. Bukan daripada yang lain. Dan wa illam taf'al, dan sekiranya engkau tak buat, maka fama ballaghta risalata, maka tidaklah engkau telah menyelesaikan tujuan engkau ni diutuskan. Risalah, menyampaikan risalah. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah jamin yang Allah akan pelihara Nabi ni daripada gangguan manusia. Risalah tu pasti dapat sampai. Macam mana pun hebatnya penentangan, risalah yang Allah nak sampai ni masih sampai. Betul tak? Terbukti 23 tahun. Akhirnya sempurnanya risalah tersebut disampaikan. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Semuanya Allah tidak akan beri petunjuk kepada kaum yang kafir. Ini tugas Nabi. Ini juga tujuan Nabi diutuskan untuk sampaikan risalah. Maka kita, bila kita buat juga, sampaikan risalah, kita sedang sambung tugas apa? Itulah kerja kita. Risalah ni akan ditutup. Betul? Risalah ni akan ada pihak yang akan cuba tutup supaya tak sampai. Cuba kalau kita pun tak peduli juga tak sampai. Akhirnya apa jadi? Berjayalah keinginan musuh tu. Kita pula memang jadi proksi yang sama, memang menjayakan pula keinginan yang sangat-sangat dicita-citakan oleh musuh. Kita pun jadi secara tak langsung buat kerja sama. Tak nak belajar. Nombor satu tu je, dia lumpuhkan apa? Dia biar semua jahil je, senang. Bila tak tahu, macam mana nak sampaikan? Bila kita sendiri pun tak tahu apa ada dalam ni, boleh kita sampaikan? Tak boleh lah. Tu je kerja dia, mudah je, habis. Habis cerita. Jadi siapa pula nak sambung apa yang dulu dilakukan oleh Rasulullah? Tak ada lah. Akhirnya selesai.
Ini satu benda berdasarkan ayat ni yang kita kena perkasa kena buat. Baik. Sebab itulah dengan kerja inilah barulah seterusnya unggulnya agama ni. Surah 9 ayat 33 pula. Nanti bulan Ramadan kita baca ayat ni. Bulan Ramadan ke? Ada jugalah doa-doa dalam doa tu. Surah 9 ayat 33. Ayat 33 Jadi tujuan Nabi tadi nak keluarkan manusia daripada kesesatan kepada petunjuk kan. Kemudian Nabi sampaikan risalah Quran ni sungguh-sungguh. Kalau tidak Nabi tak buat kerja dia. Ini maknanya inilah kerja Nabi sepanjang hidupnya. Jadi apa tujuan utama dia setelah itu? Ni. Baca ayat yang ke-33 muka surat 192. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah utuskan Rasulnya. Allah telah utuskan Rasulnya. Dengan apa? Allah utuskan Rasul dia saja ke? Allah kata apa? Mesti selitkan dengan benda ni. Tak akan ada Rasul tu menjadi seorang Rasul tanpa ada benda ni. Tanpa apa? Al-Quran. Tak mungkin. Tak akan ada seorang tu yang nak dakwah pada orang lain tanpa bawa apa yang dibawa oleh Rasul. Al-Quran tak ada. Rasul tak mungkin mampu untuk jadi sebenar seorang Rasul tanpa bawa wahyu Quran. Kita pula tak mungkin akan betul-betul dapat sempurna macam mana Nabi bawa tanpa dengan kita tinggalkan Quran. Tak boleh. Mesti bawa. Sebab tu susah-susah pun saya memang mana-mana pun kita nak budayakan. Tolong buka Quran. Kita belajar sama-sama tengok Quran. Tak nak dengar duduk je dah habis. Tak nampak kat mana ayat-ayat Allah. Sebab apa? Allah ni firman kat saya je ke kat kita semua? Semua kita. Kita semua adalah milik dia. Jadi kita semua masing-masing akan jumpa seorang-seorang dengan dia. Jadi baik kita baca sama-sama ni sebenarnya. Ni memang baca kat saya dan baca pada semua. Bukalah tengok. Jom kita tengok sama-sama. Buat cross-check sama-sama. Itulah kaedah dia. Jadi benda ni mungkin janggal lagi, susah kan. Orang ni biasa nak relax. Tak, kita sama-sama buat kerja. Jom kita tengok ayat Allah sama-sama. Lepas tu kita buat macam ni. Boleh faham? Kenapa tu? Memang sukar. Tapi inilah dia, pahala dia besar kalau kita buat ni. InsyaAllah. Baik. Jadi dialah yang mengutuskan pada Rasulnya dengan membawa risalah petunjuk ni. Apa tujuan? Dan dinil haq. Dan agama yang benar. Jadi dua syarat ni nak dapat agama yang benar. Apa dia? Nak dapat dinil haq, apa syarat dia? Mesti ada Rasul, mesti ada petunjuk Quran. Dua ni baru lepas dia wa dinil haq. Dinil haq kita akan dapat dengan dua bahan utama ni. Apa dia? Rasul dan hidayah Quran. Okey. Liyuzhirahu 'alad dini kullih. Dan dengan kekuatan inilah dapat memenangkan ke atas agama-agama yang lain. Agama lain ni cacat marbah. Kita agama yang betul-betul ada fact. Jelas jalan dia. Maka pasti kalah, runtuh semua sekali. Sebab itu dengan bawa ni lah akan runtuh semuanya. Untuk mengalahkan semua, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang yang musyrik itu semuanya tak suka dengan apa yang dibawa ni. Jadi ni cabaran. Jadi dengan apa yang Nabi bawa ni, inilah golongan ni diberi nikmat yang tertinggi Nabi. Dan siapakah manusia yang paling besar ujian? Dalam hadis Nabi, sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyun nas asyaddul bala? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dahsyat ujian? Siapa manusia paling dahsyat ujian? Jadi Nabi pun jawab, al-anbiya.
Al-anbiya. Para nabi lah yang paling dahsyat ujian dia. Tak ada orang yang lebih dahsyat daripada tu. Kalau kita rasa kita ni berat sangat ujian, tak akan sampai ujian macam yang dihadapi oleh nabi. Tak. Kalau kita tengok apa yang berlaku kat Gaza tu teruk kan. Tapi tak sampai juga apa yang juga berlaku kat nabi dahulu. Ada yang kena gergaji kepala hidup-hidup. Semata-mata untuk buat apa? Nak sampaikan wahyu je. Macam tu sekali. Jadi sebab tu Nabi sebut dalam hadis dia macam tu. Hadis dia ayyun nas wa asyadil bala. Nabi kata hadis dia ayyun nas siapakah manusia asyadul bala. Asyadul bala. Bala ni apa? Ujian. Kemudian Nabi jawab al-anbiya. Al-anbiya summal amsal fal amsal. Al-amsal. Ayyun nasu asyaddul bala'i. Kemudian juga al-anbiya summal amsalu fal amsalu. Cuba baca ayyun nasi asyaddul bala. Ayyun nasi ya. Ayyun nasi asyaddul bala. Siapakah manusia yang paling dahsyat ujiannya? Nabi jawab al-anbiya summal amsal fal amsal. Nombor satu, para nabi lah. Kemudian yang paling dekat macam dia dan yang paling dekat lagi. Ujian-ujian dia. Para nabi, kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Kalau kita tengok kisah Nabi Musa, dahsyat kisah Nabi Musa ni. Ujian dia. Dan juga kisah-kisah Nabi lain. Okey. Jadi kerana itulah Nabi ni menerima ujian yang berat. Sehingga apa dia? Antaranya konspirasi musuh yang nak bunuh Nabi. Dalam surah 8. Contoh surah 8 ayat 30. Surah 8 ayat 30. Surat berapa? 180. Ayat 30. Ini kita ambil surah 8 ayat 30. Ujian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika mereka ni iaitu orang-orang yang kafir ni membuat rencana jahat kepada engkau. 3 benda, sama ada 3 ni. Kalau tak mampu ni dia akan buat ni. Kalau tak mampu ni dia buat ni. Apa dia? Liyasbituka, mereka nak apa? Tangkap Nabi. Ataupun au yaqtuluka, mereka nak bunuh Nabi. Kalau tak boleh juga au yukhrijuka, mereka halau keluar Nabi ni. Dan wayamkuruna wayamkurullah, dan mereka buat rencana jahat ni. Dan Allah membalas rencana jahat mereka, menggagalkannya.
Wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi inilah ujian yang ditimpa. Jadi bila kita nak sampaikan kebenaran ni, kita jangan ingat ni senang. Bila nak ajar nak benda macam ni, dia bukan jalan yang boleh semua orang terima dengan mudah je. Tak. Dia memang, sebab apa? Dia sifat dia istimewa. Allah pilih. Jadi dia bukan jalan yang orang kata, apa dia? Digambarkan indah-indah semua. Tak. Baik. Sebab itulah para Nabi ni Allah sebut kesabaran yang paling tinggi ada 5 Nabi. Nabi apa dia sebut? Ulul azmi 5. Siapa? Nuh lagi. Nabi Ibrahim lagi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah tutup dengan ni kesabaran. Surah 46 ayat 35. Jadi ni cerita Nabi saya ringkaskan ini. Tugas Nabi dan ujian dia. Sampailah sini Nabi lah yang paling sabar di antara kita. Manusia paling sabar adalah para Nabi. Surah 46 ayat 35. Surat surah Al-Ahqaf Al-Ahqaf 506 ayat last sekali surah ni. Okey, jumpa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Jadi sabarlah engkau. Allah suruh siapa sabar ni? Nabi SAW. Maka bersabarlah engkau sebagaimana telah bersabarnya oleh siapa? Ulul azmi minar rusul. Ulul azmi ni rasul yang memiliki tekad yang tertinggi lah. Dia hadapi cabaran yang besar. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah engkau minta disegerakan balasan buat mereka, hukuman azab. Sebab apa? Sebenarnya apa yang kamu buat ni sekejap je. Nabi awal sekejap, lepas ni kamu akan nikmat sepanjang masa. Sabar sikit je, kamu akan dapat benda besar nanti. Macam itulah kita juga. Sabarlah sikit nak labur ni. Sabarlah dulu. Kan? Dan begitulah juga sifat orang beriman ni. Para Nabi lah yang paling sabar dan sabar dia sangat-sangat tinggi. Kenapa? Dari Allah kata, Allah buat ibarat. Mereka ni nanti yang menentang ni, yang tak ikut ni, yang merugikan diri ni, seolah-olah mereka lihat apa yang mereka dulu dijanjikan Nabi yang mereka tak nak ikut tu. Tidaklah mereka tinggal dekat dunia ni, melainkan apa? Sesaat daripada siang hari. Sekejap je, 3 jam dia rupanya. Selama ni dia lawan, rupanya dia dulu yang dia buat tu 3 jam je hidup. Dia ingat dapat nikmat banyak sangat. Rupanya nikmat dia tak lebih daripada dia dapat berapa? Selama 3 jam. 2.4 jam lah kalau ikutkan. Waktu duha sampai zuhur sikit, ataupun waktu asar sampai maghrib. Itu surah An-Nazi'at ayat last cakap. Ni satu ni. Kalau nak tengok lagi surah An-Nazi'at ayat terakhir ayat 46. Iaitu ka'annahum yawma yarawnaha lam yabathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka nanti rupanya orang-orang yang ingkar ni, orang-orang yang lalaikan diri daripada Allah ni,
Kan? Rupanya dengan nikmat yang mereka dapat tu, sekejap je rupanya, tak ada nilai pun. Macam duduk waktu duha, lepas tu mati. Ataupun tunggu waktu maghrib, lepas tu mati. Itu je dia rasa. Sebab dia bangkit tu, hidup bangkit tu lagi panjang daripada hidup masa dia dulu. Jadi dia sia-siakan hidup dia, peluang dia. Jadi sebab itu Allah kata para Nabi ni, sabarlah dalam menjalankan perintah Allah ni, menyampaikan risalah ni, diuji dengan macam-macam ujian yang berat. Sebab apa? Tak lama pun. Mereka nanti yang menentang kau ni akan menyesal nanti. Sekejap je sebenarnya apa yang mereka buat tu. Jadi apa jalan dia? Balagh. Balagh ni mana apa? Cukuplah ini menjadi keterangan. Ataupun balagh ni teruskanlah sampaikan. Itu juga makna. Fahal yulaku illal qaumul fasikin. Tidaklah dibinasakan melainkan kaum yang derhaka. Okey. Inilah golongan pertama yang diberi nikmat, iaitu para nabi. Jadi nak dapat nikmat hidayah ni, dia bukan indah kabar dari rupa lah. Tak. Dia bukannya kita akan seronok, tak. Sifatnya begitulah juga apa yang Nabi dapat. Penuh dengan ujian dia. Yang kedua, golongan siddiqin. As-siddiqin. Siddiqin ni pada perkataan sedekah. Jadi sedekah daripada siddiq juga. Kalau siddiq, dia ada satu shadiq. Shadiq ni maknanya apa? Dia ni jujur. Dia sendiri jujur. Siddiq pula, dia ni membenarkan. Dia ni jujur, dia ni sendiri sikap dia sentiasa benar dan jujur. Yang ni siddiq ni apa? Membenarkan. Dia ni, kita kata dia ni sendiri benar dan membenarkan kebenaran. Faham? Siddiq ni lebih lagi daripada yang ni. Ni shadiq. Ni siddiq. Ni dia sendiri jujur. Okey. Dia orang benar. Yang ni dua kali ganda daripada ni. Dia benar, dia sendiri jujur benar. Dan bila datang pula kebenaran, apa dia? Dia sendiri dengan mudah membenarkan kebenaran tersebut. Tak ada langsung rasa ragu-ragu, tolak, tak ada. Mudah. Ni ciri utama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, sebab tu nama dia gelar As-Siddiq. Apa yang dibenarkan? Apa je yang Nabi bawa, walaupun dianggap tak logik langsung, semua dia benar dengan mudah, macam tu je. Apa dia? Antaranya ujian besar dia, Nabi naik Isra' Mi'raj. Semua orang dah ramai dah murtad dah, keluar dah, semua kecoh dah cerita. Lalu orang pun tanya kat sahabat Nabi yang paling rapat, apa pandangan dia? Kalau pandangan dia ni maknanya memang Muhammad ni tak betul lah maknanya. Jadi dia tanya Abu Bakar, apa kata? Kalau dia pergi lebih jauh daripada tu pun aku tak ada masalah. Dia Nabi. Bukan senang tu sebenarnya. Kita nampak cerita macam mudah kan? Kalau kita tak tahu lah apa jadi. Kita sama dengan Abu Jahal pun. Betul lah? Ya. Jadi ni Siddiq mahal nilai ni. Sebab tu dia gelaran dia apa? Abu Bakar As-Siddiq, sebab peristiwa itulah antara dia. Jadi banyak dalam Quran, antaranya Maryam Siddiqah. Allah gelar Maryam ni Siddiqah. Yusuf Siddiq juga. Nabi Yusuf dan para nabi semua juga. Tentulah para nabi dia ada semua ni. Para nabi juga siddiq, para nabi juga syuhada, para nabi juga soleh. Tapi yang ini tak ada yang ni, faham? Yang belakang tak ada yang depan. Tapi yang depan ni ada yang semua yang belakang. Faham? Macam itulah konsep dia. 4 golongan kan? Jadi dalam ayat dalam ni kita boleh tengok satu surah. Cuba buka surah 39 ayat 33. 39 ayat 33. Jadi perkataan sedekah timbul daripada perkataan ni lah.
Siddiq, sadiq, sedekah. Kenapa? Kenapa sedekah tu timbul daripada perkataan ni? Okey, dapat? (39) muka surat 66. Ayat 33. Ayat 33. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita kalau nak syok-syok lagi kita baca ayat 32 dululah. Jadi 32, 33 ni satu perangai yang kontra. Yang ni sifat yang tak nak, yang ni sifat yang kita nak. Okey, baca dulu ayat 32 Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idz jaa'a. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. والذين جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Jadi Allah sebut dalam ayat ni, siapakah yang lebih zalim? Tak ada yang lebih zalim daripada orang ni. Iaitu daripada orang yang tengok, kazaba. Kazaba pula apa? Lawan dia. Ni kan. Lawan dia ni kazaba, kaziban. Kazaba ni kazib. Kazib ni apa? Siddiq ni jujur, dia pula bohong. Dia ni pembohong. Dia sendiri cakap tipu. Kemudian seterusnya kazaba takzibun. Takzib. Takzib ni apa dia? Membohongi kebenaran. Macam itulah, mendustakan. Dia ni pendusta. Okey. Dan dia sendiri berdusta dan mendustakan kebenaran pula. Sama juga ni pula kuasa dua pula. Dia cakap bohong ni tak apalah kan. Ada datang lain pula, dia pula apa? Cakap benda tu bohong, sedangkan benda tu betul. Dia tolak. Jadi dia memang macam tu. Jadi syarat kita nak terima dengan mudah sesuatu yang betul, nak berubah, syarat pertama, kita sendiri mesti benar. Kalau kita ni memang kaki belit, memanglah bila datang je betul, benda betul pun kita susah nak ubah. Dan kita anggap yang datang tu bohong juga. Sebab kamu sendiri dia biasa bohong. Betul tak? Siakap senohong. Kan? Cakap bohong. Jadi memang macam tu. Kalau biasa bohong, lepas ni datang benda dia semua susah nak dapat. Dia memang makan macam tu. Jadi ini satu parah kesan dia. Kesan penyakit pertama akan membarahi. Jadi barah pula penyakit seterusnya. Itu memang sifat begitu. Siapa? Jadi ni. Allah kata siapa yang lebih zalim? Orang yang dia sendiri biasanya kadzaba ala Allah. Berdusta ke atas Allah. Dia sendiri bohong. Dan dia kadzaba bisidq. Bila datang je pula kebenaran, dia mendustakan pula kebenaran. Dua lah. Pertama, dia sendiri bohong. Kedua, bila datang kebenaran, dia pun tak nak terima, dustakan. Ketika datang kebenaran tu. Jadi, orang macam ni tempat dia kat mana? Neraka Jahannam. Alaysa fi jahannam maswal lil kafirin. Seterusnya golongan kedua dalam ayat 33. Sedangkan, ni, orang-orang yang datang, dia sendiri datang dengan benar. Dia sendiri datang dengan bawa kebenaran. Dan dia membenarkan pula kebenaran yang datang kepada dia. Inilah orang yang bertakwa. Ini adalah siddiqin. Ciri siddiqin inilah dia. Jadi kita sentiasa bersedia untuk ubah.
Bukan senang tu. Kadang-kadang benda yang kita buat kita rasa betul. Rupanya salah. Senang tak nak terima? Senang tak nak terima? Itulah sikap yang patut ada pada orang beriman. Orang beriman dia macam tu. Okey. Dan seterusnya ciri-ciri dia lagi. Satu lagi surah 49 ayat 15. 15 ni dia ciri dia. Ciri utama dia. Apa yang dia lakukan dalam hidup dia. Okey, dapat ni tadi saya padam balik. Simple je ni ya. Untuk golongan siddiqin ni. Ni je ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, cari. Surah 49 ayat 15. Surat 517. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Sesungguhnya tidak lain ciri-ciri orang yang beriman itu, iaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, iaitu dia belajarlah apa yang ditandai Allah dan Rasul, beriman kepada Allah dan Rasul ni. Kemudian lepas dia dah belajar, dah yakin dengan apa yang dia dapat tadi, ilmu tadi, dia tidak ragu. Apa bukti tak ragu-ragu? Ragu-ragu ni bukti. Betul Allah sebut. Summa lam yartabu, maksudnya apa? Apa bukti dia tak ragu? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Itulah bukti tak ragu. Bukti tak ragu, dia berkorban dengan harta dia dan jiwa dia pada jalan Allah. Ini dua benda yang perlu ada sebagai pembuktian iman tadi. Siapa yang dakwa dia beriman kepada Allah dan Rasul, dia mesti buat apa? Bukti dia jahadu bi amwalihim. Itu nombor satu. Kalau mampu tinggi lagi, anfusihim, nyawa dia. Betul Allah sebut pertama dulu. Syarat dia apa? Harta dia semua yang ada dimiliki, jiwa dia semua tu, harta dia lah. Dia guna untuk jalan Allah. Okey. Jihad ni ada berapa? Jadi ni ciri dia apa? Dia orang yang mujahadah. Dia mujahadah. Di hidup dia memujahadah lah. Lepas dia dah tahu dengan ilmu ni, dia mujahadah ni maknanya buat kerja lah. Dari segi makna jihad ni sebenarnya makna dia sangat-sangat besar. Bila kita buat satu kerja, kan? Dia bila satu kerja orang tu boleh disebut jihad. Bila dia dah habis pakai, itulah jihad. Makna jihad ni sendiri makna dia macam tu. Bila dia dah habis, orang kata apa? Tak tenaga, dah habis langsung dah. Dan dia dah faham itulah jihad. Itu dari segi makna macam tu. Kalau nak describe makna, nanti kita bincang makna jihad ni, saya kena cakap. Jihad ni makna dia macam tu. Itu baru betul-betul. Jadi dia orang kata kita dah buat apa orang kata? Bahasa Kelantan apa Kalau bahasa Perak apa nak kata? Habis reng. Habis reng maknanya dah apa? Habis dah saya tak mampu dah. Kena rehat kejap, sambung balik. Faham tak? Dia rehat kejap, dah habis dah. Sambung balik. Itulah jihad. Boleh faham? Itulah jihad. Kan? Kalau kita belajar sampai dah apa? Dah tak boleh dah jam ke kan? Mujahadah tu dapat lah. Itulah. Jadi jihad ni ada apa ni kita nak buat? Perang saja ke? Pertama, tuntut ilmu. Satu, ni nombor satu dulu.
Ini dulu. Kalau yang ni tak buat, tak payah mimpi buat yang lain. Kalau ini malas, macam mana nak pergi yang seterusnya? Kedua, lawan nafsu. Kedua, lawan nafsu. Ini semua ada hadis. Untuk ilmu Nabi sebut, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta. Siapa yang keluar untuk ilmu, tu jihad dia. Dia berada dalam jalan Allah sampai dia balik rumah. Kalau dia meninggal, mudah-mudahan dia termasuk orang yang berjihad pada jalan Allah. Okey. Yang kedua, lawan nafsu. Nabi sebut dalam hadis, al-mujahidu man jahada nafsahu ala ta'atillah, fi ta'atillah. Orang yang berjihad itu adalah orang yang melawan nafsu dia untuk taat kepada Allah. Lawan tu. Lepas ada ilmu, dia tahu nak buat. Sekarang ni tinggal nafsu je. Kadang-kadang ada benda kita tahu kan. Tapi tinggal kita nak pilih nak ikut nafsu kita ke ataupun nak ikut ilmu yang kita belajar. Lepas tu yang kedua, lawan nafsu. Kalau ini tak mampu, macam mana nak buat amal soleh? Ilmu dah ada, tapi tak buat amal juga. Sebab apa? Dia tak mampu lawan nafsu dia. Ini yang kedua. Yang ketiga? Tiga apa? Yang ketiga, dakwah. Sampaikan kebenaran pula. Ni dia dah buat. Sekarang ni dia nak apa yang dia buat tu orang lain pun mampu buat juga. Dakwah. Ni jihad seterusnya. Ni jihad seterusnya. Nabi sebut dalam surah 25 ayat 52. Ni dalam surah, ni dalam hadis ni saya sebut ni. Hadis-hadis ni surah. Ada 4 yang saya nak bagi. Jihad. Dakwah. Nabi sebut, Allah sebut dalam Quran, wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Janganlah engkau taati, ikut rentak orang kafir tu. Jangan ikut kehendak dia, jangan. Berjihadlah kamu dengan Quran ni, dengan ilmu, dakwah, sampaikan Quran. Itulah jihad yang besar. Allah kata jihad yang besar, dakwah. Surah 25 ayat 52. Saya buka pun tak apa kot. Dan yang terakhir ni barulah apa? Perang. Jihad nyawa. Inilah ni yang last sekali. Ni bukan pilihan utama. Pilihan utama ni dulu. Bila dah terhalang semua ni, syarat tu, benda ni semua terhalang, barulah dibenarkan yang mana? Yang ni, perang. Meluaslah. Tak semestinya. Mana maslahat kita sekarang? Apa yang kita perlu mujahadah sekarang? Kat kita lain. Kalau kat luar, kat Gaza, bukan yang ni. Negara kita, maslahat dia, yang ni pun semua tak ada lagi. Ni, sekarang ni kita perkasakan ni. Jom ajak orang tuntut ilmu. Ni jihad kita hari ni. Semua jahil sekarang ni. Mari kita tahu Quran. Ni jihad lah. Jadi siapa yang ajak orang, jom faham Quran. Jihad lah tu hari ni. Kenapa tak nak buat? Kita ajak orang buat apa? Jom ambil produk saya. Dia jihad untuk dapat produk dia. Buat apa? Ni, jihad ni. Jangan lupa. Tak salah nak jual barang tu kan. Jihad untuk, apa dia? Perkasakan kita punya kualiti hidup. Yalah. Tapi yang lebih besar, kualiti apa? Agama kita ni, yang nak jaga agama Allah ni. Macam mana? Kenapa tak nak buat yang tu? Jom buat yang tu pula juga. Itulah dia. Boleh faham? Ni jihad. Ajak orang, jom faham Quran. Mari belajar ni. Ni jihad. Besar. Jadi jangan lupa kat sini. Nak pergi sana kan. Tak payah. Kat tempat kita ni sekarang perlu lagi benda besar. Yang sana kita tolong apa? Bagi keperluan lah. Jadi perang ni Nabi sebut dalam hadis, man qatala litakunu kalimatullahi hiyal ulya kana fi sabilillahi hatta kana fi sabilillah. Siapa yang perang, apa tujuan perang dia? Litakunu kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimah Allah ni Quran ni tinggi di mata masyarakat. Hari ni tak tinggi. Tinggi di mata masyarakat. Semua orang ingat ni ayat ni hebat, ayat ni. Itu. Dia berperang untuk dapatkan tu, tujuan tu. Maka dia berada pada jalan Allah, ada jihad yang tinggi. Boleh dapat? 4 perkara jihad. Inilah orang yang Allah sebut, balik pada surah 49-15 tu. Dia berjihad dengan apa dia? Harta. Nak tuntut ilmu perlu harta tak? Perlu tak korbankan? Perlulah, tapi taklah banyak sangat kan? Sekejap je. Masa kita tu harta juga. Ni, sekarang ni tengah berfikir, ni harta Allah bagi ni, pemberian kita. Nak lawan nafsu perlu harta tak? Perlu. Allah suruh sedekah. Dia dah ada ilmu dah tentang sedekah, bagus. Tapi ini saya punya, nak bagi ke orang tu. Ya, nak bagi tu susah bukan mudah. Harta juga. Dakwah perlu harta tak? Lagilah perlu. Nak buka pusat semua. Perlukan dana yang besar kan? Nak dakwah. Nabi buka apa? Masjid Nabawi itulah kan? Pusat dia. Perlukan banyak sumbangan besar.
Ni. Dan yang terakhir barulah perang. Semua ni mesti ada harta. Ni melibatkan harta dan nyawa sekali. Ni. Ulaika humus. Inilah orang yang benar. Dapat? Boleh? Apa dah? 2 ni je kita nak bincang. Last sekali lah syuhada pula. Solihin tak apa. Solihin tu lah yang terakhir nanti. Yang ketiga syuhada. Syuhada ni asal makna dia apa? Satu, syahid ni maknanya saksi lah kan. Saksi. Satu lagi, ni saksi makna dia. Satu lagi, maksud dia penolong-penolong. Ansar. Makna syahid ni. Contoh kalau kita tengok tentang saksi ni. Cuba tengok surah 2 ayat 154. Bukan, surah 3 ayat 23 hingga 24. Surah 3 ayat 20 surah 3 pula dah. Surah 33. Surah 33. Surah Al-Ahzab. Ayat 23. Muka surat bagi tahu ya. Muka surat berapa? Berlumba-lumba nak bagi muka surat sebab saya paling laju. Al-Ahzab ayat 24 23 24. Ni memang syuhada lah. Ni makna pertama, makna pertama ni dulu. Kita kena faham makna syahid ni, 2 makna ni. Supaya barulah kita bila baca nanti bezalah. Saksi ni maksudnya syahid ni dia ada banyak. Saya tak naklah detailkan sangat, tapi saya nak beritahu syahid ni ada syahid dunia, syahid akhirat. Okey. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ada syahid dunia akhirat pun ada. Syahid dunia ni macam apa? Inilah kan, untuk ilmu ke apa ke, dia pun wafat ke ataupun dia mati bersalin ke dan sebagainya kan, untuk bangunan semua tu kan. Jadi kita Nabi sebut dalam hadis. Mudah-mudahan dia syahid lah betul-betul. Kita tengok dia keadaan tu. Kalau dia beriman maka dia boleh dapat. Satu lagi syahid akhirat ni lebih kurangnya macam cerita macam orang yang mati syahid lah. Syahid dunia akhirat ni maknanya dia mati syahid. Syahid dunia akhirat ni dia berperang dan dia mati dan dia syahid di akhirat sekali. Jadi ada bezalah sikit kalau nak kupas tentang makna syahid ni, lebih kurang macam itulah. Cumanya yang kita cerita ni orang yang mati perang lah. Ini orang yang mati berperang ataupun berusaha lah ni, semua dia lah buat ni pada jalan Allah. Dia usaha buat semua ni, jihad ni pada jalan Allah, dalam usaha ni dia mati. Boleh? Ni semua dalam usaha ni dia pun mati. Dia dianggap dia mati apa? Mati syahid. Sebab itu dalam surah ni Allah sebut dan memang dia menunggu-nunggu untuk tu. Dia yakin dia buat ni, kalau dia mati dia harap apa? Allah terima amalan dia. Dia yakin dia buat ni kerana Allah. Dia dah tahu dia risiko, dia boleh mati bila-bila masa dalam apa yang dia buat. Kan macam pendakwah dekat mana? Indonesia dia pergi masuk. Kan? Cedera kan? Dia nak dakwah kepada orang kampung, orang mana tu. Tiba nak dibunuh pula. Ini tak mustahil berlaku. Tapi dia berani tu. Kalau dia mati, mudah-mudahan dia mati apa? Mati syahid. Sebab dia nak sampaikan ajaran Islam tu.
Jadi dalam ayat ni firman minal mu'minin, saya terus baca tengok minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Daripada kalangan orang beriman tu ada lelaki-lelaki yang sadaqu ma ahadullah. Apa dia? Jadi syarat nak jadi syahid dia mesti apa dulu? Ni sebelum dah sampai sini dia mesti ni dulu, nampak? Jadi ni tangga ni memang macam tu. Syahid ni dia mesti benarkan. Jadi dia benarkan apa yang Allah telah janjikan, dia benarkan semua janji Allah. Jadi faminhum man qada nahbahu, dan dari kalangan mereka ada yang pun telah pun sampai pada beroleh janji tersebut, dia dah mati syahid. Wa minhum man yantazir, tapi dari kalangan mereka ada yang menunggu-nunggu bila saya punya giliran ni, bila saya punya giliran ni, bila Allah nak jemput saya ni. Dia tak sabar-sabar, dia buat ni semua kerana Allah. Jadi wama baddalu tabdila, dan mereka ni tak pernah ragu-ragu, mereka tak pernah pun menukarkan apa yang impian dia tu, tak pernah menukar impian dia. Dia memang nak mati syahid. Okey. Jadi Allah sebut dalam ayat seterusnya liyajziyallahu shadiqina bisidqihim, supaya Allah balas orang-orang yang benar ni dengan apa yang mereka benarkan dalam diri mereka, dan Allah mengazab orang-orang munafik jika sekiranya telah berkehendak untuk dia menerima taubat ke atas mereka. Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini syahid ni. Dalam ayat lain, satu lagi ayat, buka surah 2 154. Surah 2 pula. 154. Ini juga bahagian sinilah. Dua, 154. Atas sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pendek kita baca ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Jadi janganlah kamu mengatakan orang yang ia terbunuh pada jalan Allah, mati syahid. Orang yang mati, bahkan mereka sebenarnya hidup, tapi kamu tak menyedari sebab dia ke alam lain, alam barzakh. Dia hidup dengan nikmat Allah di sana. Keterangan tentang hidup tu kita buka pula surah 3. Seterusnya ayat 169. 3, 169. Abang ya, sikit lagi. Sikit je lagi. 169. Ayat tu. Dua ayat ni baca gabunglah. Ini tentang syuhada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Dan janganlah engkau menyangka orang-orang yang terbunuh pada jalan Allah itu mati. Bahkan mereka ni hidup di sisi Tuhan mereka, iaitu apa? Yurzaqun, mereka dapat rezeki dalam tu. Jadi memanglah mati dia menyakitkan, kan? Tak macam orang lain. Tapi lepas tu apa? Hidup dia lebih nikmat daripada hidup dia masa dia hidup di dunia. Dia dapat rezeki yang terus daripada Allah. Tak payah kerja dah. Dulu dia nak dapat cari rezeki kena kerja kan. Sekarang apa? Dia duduk relax je, rezeki sampai.
Nikmatnya orang yang mati syahid ni. Okey, ni dari sudut syahid yang dimasukkan saksi. Dia mati dalam keadaan dia bersaksi lah. Di atas janji Allah tu betul, dia mati tu, yakin tu. Okey, satu lagi syahid ni maknanya penolong. Ini pun penting juga kat dunia ni bila kita sebut syahid ni. Maksudnya dia jadi penolong-penolong. Dalam surah 2 ayat 1, 4, 3. Ayat ni panjang sikit. 2 ayat je lagi. Ayat 1, 4, 3. Ni kita bincang makna syuhada ni. Dan satu lagi surah 2 ayat 23. Habis Kita tengok dulu 1, 4, 3 tu. Panjang, saya baca terus. Ke surat 22. Ada perkataan syuhada situ kan. Wa kadzalika. Jumpa tengok saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami jadikan kamu wahai umat Islam hari ini umat yang wasatan, pertengahan. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak jadi Yahudi, tidak jadi Nasrani. Islam tengah-tengah. Tidak hulu, juga tidak cuai, lalai. Supaya apa? Litakunu syuhada 'alan nas. Syuhada di sini maksudnya apa? Kita ni jadi umat yang pertengahan untuk kita buat apa? Supaya kamu menjadi syuhada 'alan nas. Apa tu? Saksi-saksi ke atas manusia. Ya. Ini maksudnya penolong-penolong. Kita tolong orang yang tengah dalam kegelapan ni kan, Nabi litukhrijan nas, betul tak? Manusia perlukan pertolongan dengan wahyu. Jadi tugas orang Islam ni sebagai duta menyampaikan apa ajaran Islam tu supaya orang lain pun dapat sama-sama apa dia? Selamat daripada azab Allah. Itulah kerja kita, tolong. Itulah kerja pertolongan yang paling besar. Bukan tolong bagi makannya. Jangan lupa kadang-kadang kita tolong asnam ni bagi makan, ilmu tak ada juga. Tak, tolong dia jadi hamba Allah juga. Sama, bagi ilmu juga. Jadi itulah maksud dia, penolong-penolong mana dia selain tu. Penolong-penolong manusia ni. Dan wa yakuna rasulu alaikum syahida, dan rasul ini pula apa yang kita buat akan jadi saksi, membenarkan apa yang kita buat tu. Akan bagi penolong kita pula. Rasul akan tolong kita pula, beri syafaat kepada kita nanti. Wa ma ja'alna, itulah ayat. Maksud dia syuhada di situ juga maknanya penolong. Dalam ayat satu lagi, surah 2 ayat 23, tutup dengan ayat ni. Maksud syuhada ni juga penolong. Belakang sikit. Surah 2 ayat 23. Ada perkataan syuhada situ. Muka surat 4. Wasatiyah tu maknanya apa? Ifrat tafrid ataupun dua, seimbang. Tak berlebihan dan tak langsung tinggal. Kita ni tengah, Islam ni macam tu, wasat. Agama yang seimbang. Seimbang tak jadi macam Yahudi. Yahudi ni ulu, berlebihan. Saya je the chosen one. Betul tak? Macam itulah. Dan tak jadi kaum yang lain pula yang langsung tolak agama langsung pula. Yahudi ni mengaku dia ada agama, tapi agama tu terpilih dia je. Bukan macam tu kita. Kan? Kita kalau macam kita berlebihan macam tu, sama dengan macam Bani Israel lah pula. Tak. Islam untuk semua kan. Untuk peluang semua untuk dapat. Itu kerja kita dakwah lah. Dakwah ni bukan hukum, tapi apa? Menerangkan kan. Jadi dalam ayat ni Allah kata, ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kamu ragu dengan apa yang kami telah turunkan ke atas hamba kami, yakni dengan Quran, hamba kami ni Rasulullah, maka bawalah satu surah yang serupa dengannya. Yang paling pendek surah apa? Al-Kautsar. Cuba buat satu surah yang macam tu juga. Dan bukan kamu seorang buat. Wad'u syuhada'akum. Apa makna dia? Ajaklah pembantu-pembantu kamu. Syuhada sini maksudnya apa? Penolong-penolong yang bantu untuk buat reka satu surah yang sama ni. Boleh tak? Tu.
selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Jadi itulah 3 golongan yang kita nak contohi, nak ikut, nak jadikan mereka ni rafiq, iaitu teman rapat yang kita nak ambil tahu kisah-kisah mereka, iaitu para nabi, siddiqin dan syuhada. Sampai sini dulu. Lagi satu golongan tu nantilah kita sambung bila dah? Tahun depan. Akhir minggu ni ada ke Cik Osman? Ada kalau ada saya on je. Kalau misalnya ramai yang ada program kan dengan keluarga ke, nak bagi kan hak-hak bersama dengan orang baru datang ke kampung, balik kampung ke, bagi tahulah apa beritahu insya-Allah. Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min du'a illa yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.